Okay, so kita akan mulakan PDPR kita hari ini. Okay, so bab 9 lah. Garis lurus. Pastikan kamu hafal lah. Hafal persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Hafal ni. Wajib. Okay. Formula ini, Y sama dengan MX tambah C. Pastikan awak hafal. Okay. M mewakili kecerunan. Okay. M kecerunan. Garis lurus. Dan C ialah pintasan Y. Hafal lah. Mesti hafal. Kalau tak, awak tak akan faham apa yang cikgu terangkan. Okay? Y equal mx plus c. M is gradient. C is y-intercept. Y-intercept yang ni dalam gambar raja. Okay? Y-intercept. Okay? Titik di mana garisan itu melalui paksi Y. Okay? Y-intercept. Pintasan Y. Okay? Nilai apabila garisan itu melalui paksi Y. Okay? Nilainya C. Okay? So, M tu kecerunan dan kita ada formula untuk kecerunan juga. Itu pun kamu kena hafal juga. Banyak benda-benda yang kamu kena ingat lah. Okay? Untuk awak menjawab soalan tentang garis lurus. Ini basic lah. Mesti ingat. Okay? Ungku. Ungku lama tak hadir lah. Ungku. Ungku lama tak hadir. Okay? Selamat datanglah Ungku Okay, rindu awak Ungku. Ungku Fadli. Okay, so pastikan kamu ingat persamaan garis lurus dan M tu mewakili kecerunan, C tu mewakili pintasan Y. Y dan X tu ialah koordinat lah. X dan Y tu koordinat. Koordinat X, koordinat Y. Sebab kita lukis dalam sata kates. Okay. Dalam gambar raja di bawah ni, okay, ada paksi Y yang mencancang, paksi X yang mengufuk. Okay. Yang ini kita panggil sebagai sata kates lah. Ada paksi X dan paksi Y. Untuk kita plot koordinat. Yang ini saya rasa awak dah belajar sekolah rendah lagi. Kita ada koordinat X, koordinat Y. Okay, so dengan gambar raja yang ketiga pula, okay, yang bawah ni pintasan Y, pintasan X. Dan gambar raja yang pertama sekali, okay, formula untuk kecerunan. Okay, iaitu kita bahagikan jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Okay, the vertical distance divide the horizontal distance. Untuk menghitung kecerunan. Itu yang asasnya lah. Okey, so saya harap semua dah masuk. Okey, hari ini kita teruskan untuk menjawab soalan contoh 7. Okey, contoh 7. Okey, ada dalam buku teks lah. Soalan kebanyakan saya ambil daripada buku teks lah. Okey, so kamu boleh rujuk lah buku teks lah. Sebab semua patutnya ada buku teks lah. Kalau tak ada hard copy pun, at least ada soft copy yang kamu boleh download lah menggunakan MOE account. Okay, so contoh nombor 7. Raja menunjukkan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okay, so ini adalah persamaan lah. Okay, persamaan garis lurus. Okay, sebenarnya persamaan garis lurus ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Kita pernah belajar bagaimana nak tukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Kita ada bentuk yang paling biasa, Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuk yang paling biasa. Yang saya baru saja terangkan tadi lah, Y sama dengan MX tambah C adalah persamaan garis lurus. Ini bentuk yang paling biasa. Ataupun bentuk yang kedua, X tambah BY sama dengan C. Ini bentuk yang kedua. Dan satu lagi, 1 per A tambah, bukan 1. Silap. Patutnya apa? Patutnya apa? Bukan 1 per A. Patutnya ialah X per A.
Yang satu tu belakang sekali. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Tadi saya silap. Saya buat 1 per A. Patutnya X per A. So, ada 3 bentuk persamaan garis lurus yang kamu mesti ingatlah. So, kita sambung soalan ni. Contoh 7. Raja menunjukkan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. Diberi bahawa O adalah asalan. O asalannya. Tentukan nilai A, H. Kita nak cari H. H ni apa? K, Q dan kecerunan. Ada 4 perkara yang kita perlu selesaikan. Okey, so kita mulakan satu demi satu. So kita selesaikan H terlebih dahulu. Okey, cari H. Okey, apakah koordinat bagi H? Siapa tahu koordinat H? Contoh Okey, saya bagi ini. Satu satakates lah. Okey, so yang mencancang ialah paksi Y. Yang mengufuk paksi? X. X Kena ingat O ialah asalan yang ni asalan. Asalan. Kalau bahasa Inggeris dia panggil origin sebab dia asal daripada sifar. Okey, start daripada sifar. Okey, kita mula daripada sifar. Lepas tu 1, 2, 3, 4 macam itulah. Okey, sebelah kiri negatif 1 dan seterusnya. Okey, contoh saya tandakan sini koordinat A. Okey, koordinat A. Apakah koordinat bagi A? Satu. Ya, bagus sekali. Okey, koordinat bentuknya mestilah ada kurungan. Okey, lepas tu X, lepas tu Y. Ini ialah bentuk koordinat. Cara nak tulis koordinat mesti ada kurungan dan ada koordinat X, koordinat Y. Okey, so koordinatnya A ialah bracket 1, 1 cross bracket. Ini adalah bentuk koordinat. Mesti tahulah. Okey, apakah koordinat untuk yang ni? B. 5, 1. Bracket 5, 1 cross bracket. Okey, apakah koordinat bagi C? C koordinatnya? 2, bracket 1, negatif 2, cross bracket. Bagus. Ya, bagus. Ini yang betulnya lah. Okey. Seterusnya. Ini C Okey, seterusnya saya letak di sini. D. Koordinat D? Lima negatif 1. Okey, 5, negatif 1. Okey. Seterusnya, kita try lagi. Kena ingat ini. Mesti tahulah. Okey, kita try lagi. Saya tandakan dekat sini. E. Saya panggil E. E koordinatnya? Negatif 6,1. Ya, negatif 6,1 bracket. Okey, lagi satu. Saya tandakan dekat sinilah. F. Koordinat F. Negatif 6, negatif 2. Negatif 6, negatif 2. Okey. Dan okey, kita juga ada belajar. Okey, sini ada tak garisan? Okey, tak ada garisan Garisan ini
Ni garisan ini. Aish. Garisan ini ya. Sorry ya, tak dapat lukis satu garisan yang baik. Garisan ini kita panggil Y sama dengan 1. Okay, kena tahu jugalah. Okay, garisan ini kita panggil Y sama dengan 1. Persamaannya ialah Y sama dengan 1. Garisan ini. Sebab garisan ini nilai Y-nya 1. So, kita panggil garis persamaannya ialah Y sama dengan 1. Okay. Kalau yang ni, garisan lurus lah. Sorry ya, tak dapat nak buat garisan lurus. Kalau garisan ini, nak panggil apa? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Sebab sepanjang garisan ini, nilai X-nya adalah tetap. X-nya sama dengan 1. Macam tu. Okay. Kalau garisan ini, garisan lurus lah. Tapi saya tak ada garisan lurus. So, saya terpaksa guna tangan sajalah. Kalau garisan ini, siapa tahu? Garisan bawah ni, Y Y negatif 2. sama dengan? Negatif 2. Ya, bagus. Okey. Kenapa? Sebab sepanjang garisan ini, nilai Y-nya tetap. Iaitu Y sama dengan negatif 2. Okey. Last sekali. Okey. Saya lupa nak beritahu satu lagi. Okey. Apa koordinat ini? G. Koordinat G apa? Y negatif 4. Y negatif 4 salah. Bracket, koma, bracket. Apa koordinat X? Kat situ. Belajar. Negatif 4 kosong. Ya, negatif 4 kosong. X-nya negatif 4, Y-nya sifar di sini. Kita try lagi satu. Apa koordinat di sini? H. H apa? H. Koordinat H. 3,0. 3,0. Very good. Okay. 3,0. X-nya 3. Y-nya sifar. Okay. Dekat sini Y sifar. Sebab atas ini 1. Atas ini 1. Nampak tak atas itu? Tak nampak. Okay. So sini kosong lah. Y-nya kosong. Okay. Kita try lagi satu. Sini pula. H. I. Apa koordinat I? Bracket, koma, bracket. Koordinat I apa? 0,3. 0,3. Kan? Dekat sini, I, X kosong. Kan? Dekat garisan ni, X kosong. Y-nya 3. So, 0,3. Okay, kita try lagi satu. Sini pula. K, saya namakan K. Apa koordinat untuk K? 0 negatif 1. Bagus. Okay. So, balik kepada soalan tadi. Apa koordinat H? Bracket, koma, bracket. Apa koordinat H? Koordinat H ialah X-nya apa? X? 0. Bukan kosong. Contoh ni. Mana ni? Okey, ni H. Ni H. X-nya 3 kan? Balik kepada ni.
H nya berapa? H. X nya berapa? X, sorry. X nya berapa? 2. Koordinat H. X nya apa? Koordinat X nya apa? Koordinat H ialah H sifar. H sifar. Dekat koordinat H, koordinat bagi H ialah H sifar. Saya bagi awak lagi satu peluang lah. Apa koordinat untuk K? K sifar. Tak betul. Satu lagi peluang. Y Koordinat K. sifar. Sorry? Y sifar. Y sifar. Tak betul. 5. Ha? 5. K. Koordinat untuk K. Sifar Saya Y. Sifar. Tak betul. Sifar K lah. Kan Y-nya sama dengan K. Betul tak belajar? Kan sini Y-nya K. So koordinatnya ialah sifar K lah. Kalau bawah ni koordinatnya dah H sifar. Kita try lagi satu. Okey, ini. Okey, contoh ini. Okey, koordinat persilangannya ialah sifar H lah. Boleh nampak ah, ini soalan nanti yang kita nampak nanti. Okey. Apa koordinat untuk N? Koordinat N? N sifar. N sifar. Apa koordinat untuk K? K sifar. K sifar. Kamu ni ya, nampak aja algebra terus blank. Terus blank ah. Tak tahu kenapa. Awak fobia dengan algebra. Kalau awak tengok ini, okey, awak okey lagi tau. Contoh saya bagi awak sini. Saya bagi awak ni apa ni? H I K. Okey, L. Apa koordinat L? 0, -7. 0,-7. Terbalik. X apa? Y apa? Oh, -7, 0. -7,0. Okey. So awak okey lagi tau kalau nombor. Awak tahu ini -7. So koordinatnya -7 sifar. Bila awak nampak ni algebra, dia bagi awak H, terus awak blank. Padahal koordinatnya ialah H sifar, itu je. Okey? Jangan takut dengan algebra lah. Okey? Dia bukan sesuatu yang menakutkan. Okey? Kita just anggap itu sebagai nombor sahaja. Okey? Kita anggap itu sebagai nombor, cuma nombor itu kita tak tahu nombor apa. Okey, saya bagi lagi satu chance. M. Apa koordinat M? 6. 60. Kan? Sama je kan? Sini H. So koordinatnya H kosong. Tu je. Tak ada apa pun. Saya bagi lagi satu chance. Apa koordinat untuk A kat sini? Cepat. Saya bagi chance lagi sekali. Ada orang? A 0. A kosong. Nasib baik boleh faham. A kosong. Apa koordinat untuk B? 0 B. 0, B. Tu je. Tak ada apa pun. Okay. So, kita telah tahu okay, koordinat H ialah H sifar. Okay. So, koordinat H ialah H sifar. Dan persamaan yang diberikan ialah 3x tambah 5y sama dengan 15. Okay. Ini adalah persamaan. Okay. Di mana titik ini berada pada
persamaan yang diberikan. Okay, titik H ni berada pada persamaan yang diberikan, pada garisan yang diberikan. So apa kita buat? Kita gantikan. Kita substitute. Substitute. Okay, murid, substitute. Okay, sebab kita tahu H ia mewakili X, sifar mewakili Y. Okay, H mewakili X, sifar mewakili Y. So gantikan je. Okay, kita gantikan sahaja dalam persamaan. Gantikan So 3X. So 3X. So X kita gantikan. 3X maksudnya 3 darab dengan X 3 darab. So darab kita gunakan bracket. Bracket ni mewakili darab. So X kita gantikan dengan apa? H. Very good. Tambah 5 darab dengan Y. Darab kita guna simbol bracket. Y nak gantikan dengan? Kosong. 0. Kosong. Itu je lah. Lepas tu sampai dengan 15. Yang ini sebenarnya awal dah belajar tingkatan 1. Ataupun tingkatan 2. Gantikan. Okay. So 3 darab H. So dapat 3H lah. 5 darab sifar. 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 Okay. So sama dengan 15 lah. Okay. Sebab tambah sifar tak payah tulis. Kan? Okay. So macam mana nak dapatkan H? 15 bagi 3. 15 bagi 3. So dapatlah nilai H. Itu saja. Okay. Kita cari dia punya koordinat lah H. Lepas tu kita gantikan sahaja. Okay. Kita try lagi sekali untuk B. B kita nak cari K. So K kita dah tahu koordinatnya ialah sifar K. Lepas tu dia berada pada persamaan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. So kita gantikan. Gantikan X sifar, Y K. Y adalah K. So 3 bracket X apa? Sifar. Sifar. Kosong. Tambah 5 bracket K. K. sama dengan 15. Lepas tu 3 darab sifar. 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 So kita dapat 5K sama dengan 15 lah. Nak K 15 Bagi 5. bagi 5 lah. So K sama dengan 3. 3. Itu je lah. Dapat K. Dan seterusnya untuk dapatkan Q pun sama. Untuk dapatkan Q, okay, C untuk dapatkan Q. Okay, so kita ada koordinat P, 2Q. Kita nak cari Q. Ni, nilai Q. Okay, sama juga. Okay, titik P berada pada garis lurus 3X tambah 5Y. Okay, 5Y. Sama dengan 15. So, kita gantikan. Bukan ganti duit ke, ganti rugi, bukan. Gantikan nilai. Okay, so kena fahamlah. Nilainya, ini adalah X. 2 ialah X. Q ialah Y. Koordinat kan. Lepas tu kita gantikan. 3 bracket. 3 bracket 2 tambah 5 bracket Y sama dengan 15. Bukan guna Y lagi. Q. Q. Ganti. Kalau guna Y tak ganti pun kan. So gantikan. Lepas kita gantikan, ini kena kira sikit lah. 3 darab 2. 6. 6 tambah 5Q sama dengan 15. Ini kena selesai sikit lah. Adalah sikit-sikit pengiraan. So, macam mana nak buat ni? Pindahkan siapa? 6. 6. 15 tolak 6. 6 ni 6 kita pindahkan ke sebelah kanan lah. So, apa jadi kalau pindah sebelah kanan?
Negatif. 15 tolak 6. Negatif. So you akan dapat 5Q sama dengan 15 tolak 6 lah. Okay, sebab sebelah sini positif 6. So pindah jadi negatif lah. Okay, so kamu dapat 5Q sama dengan 15 tolak 6. So 15 tolak 6 boleh selesaikan tak? 9. Okay, so kita dapat 5Q sama dengan 9. Okay, so Q sama dengan Bagi 3. kenapa bagi 3? 9/5. Bagi 5. Bahagi 5 lah. 5Q kan, 5 darab Q. 5 bawa ke sebelah kanan jadi bahagi. So 9 bahagi 5. Macam tu. Okay, so 9/5 lah. Itu je lah. Sebab 9 tak boleh bahagi dengan 5. 9 tak boleh bahagi dengan 5. Maka kita pun biarkan sajalah. Pedulikan apa kan. Biarkanlah. Okay, so kita just tulis 9/5 je lah. Itu saja. Okay, dan seterusnya D. D nak cari kecerunan. Kecerunan. So, maknanya nak cari kecerunan ni. Okay, mana saya nak tulis? Okay, saya cuba tulis kat sini je lah. Okay, untuk cari kecerunan, ada dua cara. Okay, satu awak tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Awak tukar yang ni. Okay, contoh nak tukar macam mana? 3X tambah 5Y sama dengan 15. Awak tukar. Awak dapat 5Y sama dengan negatif 3X tambah 15. Bawa 3X ke sebelah kanan. So, you dapat negatif 3X. Lepas tu bahagi semua dengan 5. Bahagi semua dengan 5. Bahagi 5. Bahagi 5. So, you dapat Y sama dengan negatif 3/5. X tambah apa ni? 3. So, inilah M dia. Negatif 3/5. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita gunakan formula. Okay, formulanya M sama dengan, ataupun saya rasa guna kaedah ini dah cukup lah. Kan? Kalau buku teks dia guna kaedah yang kedua lah. Okay, gunakan formula. Negatif pintasan Y per pintasan X. Okay, ini jawapan buku teks lah. Dia guna formula. Kena ingatlah formula ini. M kecerunan. M tu kecerunan. M ialah kecerunan. Kecerunan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So, apa dia? M sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y-nya ialah K lah. K pintasan Y. K ialah pintasan Y. So, K berapa kita dapat tadi? 3. Per pintasan X. Pintasan X ialah H. H nilai kita dapat berapa tadi? 5. So, dapatlah jawapannya M kecerunan sama dengan negatif 3/5. So, ada dua kaedah. Okay, ada dua kaedah. Satu guna formula, satu awak tukar persamaan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15 kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Kita cuba jawab soalan ni. Okey. Raja menunjuk uji minta 9.1C. Raja menunjukkan dua garis lurus Y sama dengan X tambah 2 dan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Diberi bahawa sifar adalah asalan. Tentukan nilai H, K, N. Okey. So tadi kita dah tentukan koordinat. Untuk H, sifar H. Untuk K, K sifar. Untuk N, N sifar. Okey.
So kita gantikan sajalah. Tapi kena gantikan betul lah. Kena gantikan dengan persamaannya betul. Sebab di sini ada dua garisan. Kena gantikan dengan persamaannya betul. Okey, kita mulakan dengan A. Nak cari H. Okey, so sifar H. Okey. Untuk yang ni, awak boleh gantikan mana-mana persamaan. Okey, kita ada dua persamaan Ini yang okey, y sama dengan x tambah 2 ataupun 2x tambah 3y sama dengan 6. So yang A ni sifar H awak boleh gantilah. Okey, mana-mana saja. Sebab dia berada pada kedua-dua garisan. So awak boleh gantikan mana-mana persamaan pun tak apa. Tapi kalau nanti untuk K dengan N, kena hati-hati sikit lah. K dengan N nanti kena hati-hati sikit. Okey, awak nak gunakan formula yang mana satu? Yang awak rasa lebih senang. 2x tambah 3y sama dengan 6. Nak gunakan 2x tambah 3y sama dengan 6. Adakah ini lebih senang ataupun guna y sama dengan x tambah 2 lebih senang? Satu atau dua? Dua. Nombor 2 kan. Nampak pendek sikit kan. Okey. Nombor pun kurang, huruf pun sikit, kan lebih senang kan. Okey, so kita gunakan persamaan yang kedua lah. Okey, y sama dengan x tambah 2. Apa maksud sifar ni? Kosong ni mewakili x ke y? Lepas tu h ni mewakili Y. kena tahulah ini basic kena tahu ini basic. Kalau tak memang tak tahu jawab nantilah. Okey, so y nak tukar kepada H. Saya dengar ni H. Okey, walaupun dia sekejap je. H. Saya dengar lah sikit Ini masalah sikit yang PDPR kan online kan. Tak apa-apa jelas. Tapi dengar lah, sempat saya dengar. Okey. So Y kita gantikan dengan H. Okey. Y kita gantikan dengan H. X kita gantikan dengan Sifar. sifar. Tambah 2. Yang ni senang. So kita dapat H sama dengan 2. Ini senang. That's why lebih baik awak guna y sama dengan x tambah 2. Kalau nak guna persamaan yang pertama, tak ada masalah. Okay? Cuma panjang sikit lah dia punya jalan kerja. Okay, B. Okay, B, K. So kita nak cari K apa? So nak guna persamaan 1 ke 2? Kena hati-hati sikit. 1. Yang jawab 1 tu salah. 2. Ya, mesti guna 2. Sebab dia K berada pada persamaan yang warna pink. Nampak ni? K ni dia berada pada persamaan yang warna pink. Persamaannya ialah y sama dengan x tambah 2. So awak tak boleh guna yang persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Sebab dia tak ada pun kat situ. Dia tak ada kat situ. K tak ada kat situ. Tak ada kat garisan warna biru. So awak tak boleh guna yang formula nombor 1. Kena hati-hati sikit. So K berada pada persamaan kedua. So kita mesti guna persamaan kedua. Y sama dengan X tambah 2. Boleh tak faham maksud saya? Faham. Faham Okay, so K apa K? X ke Y? X. X. Okay, lepas tu sifar ialah Y. Y. Okay, Y gantikan dengan ganti. Sekarang kita nak ganti. Y ganti dengan sifar. Ganti proses yang seterusnya ialah ganti. Proses yang seterusnya ialah ganti. Okay.
X ganti dengan K. K tambah 2. 2. Yang ni apa pula cerita dia? Macam mana nak cari K? Sekarang dia sekongkong dengan 2. Macam mana nak cari K? Kan? Kalau tadi senang kan? Sifar tambah 2 sama dengan 2. So dapat H sama dengan 2. Sekarang K ni sekongkong dengan 2. Dia bersama dengan 2. Macam mana ni untuk cari K? Pindahkan siapa? 2. Sifar. Pindahkan 2 lah biasanya. Okey, kita pindahkan 2 ke sebelah kiri. So tambah 2 pindah ke sebelah kiri. Tolak. Tolak. So kita dapatlah sifar tolak 2 sama dengan K. Ataupun kita biasa tulis K sama dengan sifar tolak 2. Sebab biasa kita tulis algebranya di depan. Boleh faham tak yang ni? Boleh. Boleh ya. Kita pindahkan positif 2 ke sebelah kiri. So kita dapat 0 tolak 2 sama dengan K. Okay. Tapi biasa kita terbalikkan lah. K ada di depan. So K sama dengan sifar tolak 2. So kita dapat apa? K sama dengan Negatif 2. negatif 2. Selesai untuk K. Dan untuk cari C. C untuk cari N. Nah, okay, N dekat ni ya. Nak guna persamaan pertama, the first one atau the second? First. The first one sebab dia berada pada persamaan yang pertama lah. Okay, jangan pula guna persamaan kedua sebab dia tak ada pun kat situ. Cari kat situ buat apa kan? Okay, so kita gunakan N, sifar. Kita gunakan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Okay, so N apa N? X ke Y? X. X. Okay, lepas tu Y. So, 2x. 2 darab N. N. Tambah 3 darab. Sifar. Okay, very good. Sama dengan 6 lah. Okay, so 2 darab N. 2N lah. Tambah 3 darab sifar. Sifar. So sama dengan 6. Tak payah tambah sifar lah. Okay, tak payah. Sifar tak payah. Okay, sebab 6 tambah sifar berapa? 6. 6 kan. Okay, 7 tambah sifar berapa? 7. 7. Okay, so kalau 2N tambah sifar pun hasilnya 2N lah. Sama dengan. Okay, so tak payah tulis tambah sifar. Okay, so nak cari N macam mana? 6 bagi 2. 6 bagi 2 lah. So dapatlah N sama dengan 3. 3. Okay, itu sahaja untuk bahagian ni lah. Bukan untuk itu sahaja untuk hari ni ya. Itu sahaja untuk bahagian ini. Kita ada lagi sikit lagi. Okay. Apa ni? Ini cerita dia. Okay. So, di sini ada 5 gambar raja. Ada berapa gambar raja? 5. 5. Okay. Saya nak awak tentukan M untuk gambar raja yang pertama. M tu apa M? McDonald. M mewakili McDonald. M tu apa? Keturunan. Keturunan. Okey, daripada persamaan Y sama dengan 2X tambah 2. Tahu tak keturunannya apa? Apa keturunannya? 2. Sorry? 2. Bagus. 2. Kan? Kena hafal ni. Persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Awak bandingkanlah Y sama dengan MX tambah C. So, awak boleh tahulah M-nya 2. M tu keturunan. C-nya ialah 2. C pintasan Y. Nampak tak? Dia lalu paksi Y. Nilainya ialah 2. Negatif 1 ialah pintasan X.
Benda-benda itu kamu perlu bermesra-mesra lah. Okay? Jangan benci. Awak kena bermesra-mesra lah. Okay? Dengan konsep-konsep inilah. Jangan fobia dengan matematik lah. Dia bukan sesuatu yang menakutkan lah. Cuma awak kena tahu basic lah. Kadang-kadang basic awak lemah, so awak menghadapi masalah yang besar lah untuk mempelajari matematik. Sebab dia bukan bahasa Melayu, bukan dia bahasa Melayu, tapi dia ada istilah-istilah matematik. Okay? So kena tahu basicnya lah. Okay. Untuk Raja 2, M-nya apa? 4. Silap. M apa M? 2. 2. 4 ni ialah pintasan Y. Nampak ni, pintasan Y 4. Dia lalu kat situ. Dia lalu paksi Y 4. Dia lalu nilai yang dia lalu pada pintasan Y ialah 4. Nampak ni? You faham tak pintasan Y? Pintasan maksudnya dia melintas. Okay, cross. Okay, potong. Bersilang. Apa lagi bahasa saya nak guna? Dia bersilang. Memotong. Paksi Y. Okay, nilainya 4. 4, nampak ni 4. 4 cepat dapat. Okay. Untuk Raja 3, M apa M? 2. Okay. Yang ni dia tak ada pintasan Y Bukan tak ada pintasan Y. Ada. Pintasan Y-nya ialah sifar. Nampak ni? Dia lalu paksi Y nilainya ialah sifar. Dia bukan tak ada, dia ada. Dia ada, dia tambah sifar. Tapi mana ada orang tulis kan tambah sifar. Okay. Next. Raja 4. N-nya apa? 2. Okay. Yang negatif 2 ialah pintasan Y lah. Nampak ni pintasan Y. Dia lalu paksi Y nilainya negatif 2. Okay, lagi sekali. Apa ni? Raja 5. M sama dengan? 2. 2 juga. Okay. So, setelah kita bandingkan, sebenarnya kalau kita gabungkan garisan tadi, dia sebenarnya adalah selari. Okay. Selari. Nampak ni? Selari. So, kesimpulannya ialah, garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama, kecurunan. Tadi kan saya ada tanya kan, apa kecurunan ni, apa kecurunan itu. So, kalau kecurunannya sama, maka mereka adalah selari. Itu konsep yang kamu kena hafal. Ni, tadi saya tanya setiap satu. Apa M untuk Raja 1, apa M untuk Raja 2, apa M. Sama kan, 2, 2, 2, 2, 2. So, bila kecurunannya sama, mereka adalah selari. Selari, awak pernah belajar selari. Okay, kamu pernah belajar tentang selari. Tingkatan 1 lagi. Okay, awak ada belajar selari. Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas rintang. Awak ada belajar sudut sepadan, sudut selang-seli, sudut pedalaman. Ini awak pernah belajar tau. Kalau sudah lupa, cepat ambil buku baca. Cuti-cuti panjang bukan cuti-cuti Malaysia tau. Ambil buku baca. Sekarang buku matematik yang soft copy ada kan, buku teks. Boleh baca sendiri di rumah. Okay, supaya kamu tidak tercicir dalam pembelajaran kamu. Okay, so konsep yang pertama yang kita nak belajar seterusnya, garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama adalah selari. Kena ingat lah. Kena ingat. Okay, dan sebenarnya ini satu kaedah untuk menentukan kecurunan. Sebenarnya ada lagi lah satu kaedah lagi, tapi inilah formula ni untuk mencari kecurunan, iaitu menggunakan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okay, menggunakan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk itu adalah untuk mencari kecurunan. Okay, so saya fokuskan ini sajalah. Saya takut nanti awak punya otak nanti tepu, saturated. Okay,
Takut nanti awak punya otak kenyang, meletup nanti. Keboom nanti. Banyak sangat kan. So saya fokuskan pada satu inilah. Garis lurus yang mempunyai keturunan yang sama adalah selari. Okey, soalannya ialah ni. Contoh 8. Tentukan sama ada garis lurus y sama dengan 3x tambah 5 adalah selari. Dengan garis lurus 6x tolak 2y sama dengan 9. Dia nak tahu sama ada keturunannya adalah dia nak tahu sama ada garis lurus yang ni selari dengan yang ni. Ya atau tidak? Dia nak tanya awak lah. Soalan tu dia nak tanya lah. Nak tahu adakah mereka ni selari? So nak tahu selari atau tidak, kita cari keturunannya. Kalau keturunannya sama, maka selari. Are you okay? Kita cari dia punya keturunan. Okay, macam mana nak cari keturunan? Okay, y sama dengan 3x tambah 5. Apa dia punya keturunan? 3. 3. Okay, senang kan? Okay, ni basic Okay. 6x tolak 2y sama dengan 9. Okay, yang ni susah sikit. Okay, saya tadi ada katakan persamaan garis lurus. Okay, persamaan garis lurus. Mana saya buat tadi? Persamaan garis lurus ada 3 bentuk. Macam hantu, dia boleh tukar bentuk ini kepada bentuk itu. Okay, dia bukan tetap yang sama. Dia boleh bertukar. Kejap kepala tak ada, kejap tangan tak ada, kejap kaki tak ada. Macam hantu kan. Kamu pun takut hantu kan. Okay, so ni nak tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Macam mana nak tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c? Ingat lagi tak? Pindahkan siapa? 6x. 6x. Kita bawa ke sebelah kanan. So kita dapat apa? Macam mana nak tulis ayat yang seterusnya? Negatif 2y sama Okey. dengan 9. 9 tolak 6. 9. Biasa kita tulis negatif 6x dulu. Sebab dia nak samakan dengan ini. mx tambah c. Dia nak tulis x dulu. Biasanya macam tu. Negatif 6x. Ini positif 9. Okey. Lepas tu macam mana nak buang negatif 2? Bahagi 2. Bahagi 2 tak cukup. Negatif 2. Bahagi dengan negatif 2. Okey. Supaya okey. So negatif 2. Okey. So bahagilah. Okey lah. Tak payah tulis banyak kali. So bahagi semua sekali dengan negatif 2. Bahagi negatif 2. Bahagi negatif 2. Okey. So bahagi negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 potonglah. So dapat y sama dengan negatif 6 bahagi negatif 2. 3. 3x. Lepas tu tambah bahagi tolak. Tambah dengan tolak kita kena selesai Kita tak boleh tulis tambah tolak macam ni. Tak boleh Okay. Satu je. Jangan nak isteri 4. Satu je. Okay. Tambah tolak nak satu. Mana satu? Tolak. Nak tambah ke tolak? Tambah tolak. So hasilnya? Tolak. Tolak. 9/2. Tak boleh 2/2 Tak boleh Tidak dibenarkan. Dalam matematik tak boleh dibenarkan lah. Awak kena pilih, decide. Tambah tolak mana satu nak pilih. Okay, so jawapannya adalah tolak lah. Okay, 9 bahagi 2, 9 tak boleh bahagi dengan 2. So kita tulis 9/2 je lah. Okay so kita dah tukar kepada y sama dengan mx tambah c. So m nya apa? 3. 3. Okay, sama tak nilai dia? Sama. Maka selari atau tidak selari? Selari. Itu je lah. Okay, untuk menentukan selari atau tidak, kita cari keturunannya. Okay, kita buat lagi satu. Contoh 9. Okay, tentukan sama ada garis lurus y sama dengan 3x tambah 8 adalah selari dengan garis lurus 6y sama dengan 3x tolak 9. So, adakah mereka selari? Macam mana nak tentukan? Tidak. Cari keturunan. Apa dia? Okay, M apa? Persamaan yang pertama?
3. 3. Okey, kita tengok pula yang kedua. 6y sama dengan 3x tolak 9. Macam mana nak tukar kepada y sama dengan mx tambah c? Gerakkan 6. Tolak dengan 6 tak boleh. Bagi 6 ke belakang. 6 ke belakang. Saya ada dengar orang ada sebut betul tadi. bagi 6. Bagi 6. Bahagi. Okay? Operasi kita guna ialah bahagi. 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 Bahagi terus hapus. Mati kau. Okay? Bahagi ya. Bahagi. Kita guna operasi bahagi. So, y sama dengan, okay, 3 bahagi 6. Apa 3 bahagi 3 per 6. Apa boleh kita bagi? Pemudahkan. 1 or 2. Bahagi 3 kan. So, dapat 1 bahagi 3 dapat 2. So, 1 per 2 x. Kalau tak boleh nak guna kalkulator, sekating kau. Okay? Awak akan dapatlah 1 per 2 lah. Okay? Lepas tu tolak 9 dengan 6. Apa yang kita boleh bagi? 9 dengan 6. Faktor yang sama. Nombor yang boleh bagikan? 3. Bagi 3 juga lah. So, dapat 3 per 2. So, 3 per 2 lah. 3 bahagi 2 tak boleh bahagi lagi lah. So, kita just tulis 3 per 2 je lah. Tak payah pening-pening kepala lah. Okay? Tak payah tulis bahagi lah. So, kita dah tukar y sama dengan mx tambah c. So, kita dapat m je apa? 1 or 2. 1/2. Sama tak nilai dia? Tak. Tak. So, maknanya tidak selari lah. Tu je lah. Awak kena ingat lah. Kalau selari, maka m-nya sama. Keturunannya sama. Kalau selari. Okay? Mesti tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c lah. Sebab ada 3 bentuk lah. Persamaan garis lurus ada 3 bentuk. Hanya bentuk y sama dengan mx tambah c yang awak boleh guna untuk menentukan kecurangan. Bentuk-bentuk yang lain, dia ada kegunaan yang lain lah. Ada kegunaan yang tersendiri. Untuk y sama dengan mx tambah c, kegunaannya ialah untuk menentukan kecurangan. Okay? Okay. Apa ni? Soalan 1. Cuba kamu jawab. Soalan 1. Tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut adalah selari. Okey, cuba jawab soalan A. Adakah jawapan betul? Selari atau tidak? Jawab dalam test paper. Selari. Selari. Okey, kesimpulannya selari. Okey, kita tengok. Okey, macam mana 3y sama dengan negatif 6x tambah 3? Macam mana nak buat? Bagi 3. Bagi 3 semua sekali ya. Aci adil lah. Okey, kalau bagi 3 semua sekali bagi 3. Dia tak boleh bagi seorang saja. Tak adil. Okey. So kamu dapat y sama dengan apa? Negatif 2. 2x tambah 1. 2. Okey. So kita dapati m-nya negatif 2. Next. Kita tengok yang ni pula. Macam mana you buat? Y sama dengan negatif 2x tambah 14. Okey, pindah 2x lah. 2x pindah ke sebelah kanan. So, you dapat negatif 2x lah. Tambah 14. So, m ni apa? Negatif 2. Negatif 2. Sama tak? Sama. Sama maksudnya selari lah. Okey? Okey. Untuk B, C, D pun sama je lah. Okey? Cara untuk tentukan. Okey. Ada masalah?
Tak ada. Tak ada. Okey. Saya nak sentuh lagi apa ni? Okey, ni bahagian yang terakhir yang kita nak bincang sebelum kita tamat. Okey, sebab dia konsep yang sama. So saya nak sambung sikit lah. Nanti awak boleh cuba soalan B, C, D dan awak boleh tengok jawapan di belakang lah. Sama ada betul atau salah. Okey. Okay, next. Soalan 10. Diberi bahawa garis lurus 4x tambah 3y adalah selari. Adalah selari dengan garis lurus 2x tambah xy sama dengan 20. Cari nilai x. Cari nilai h. Cari nilai h. So soalan ni dia kata mereka adalah selari. Mereka adalah selari. Mereka selari ya, maknanya keturunannya sama. Tadi dia tanya awak adakah mereka selari. So caranya awak cari dia punya keturunan. Kalau keturunan sama, selari. Ini soalan tadi. Sekarang dia beritahu awak mereka adalah selari. Mereka adalah selari. Maka apa yang kamu kena tahu ialah keturunannya adalah sama. Nilai untuk keturunan adalah sama. So apa saya buat? Okey, 4x tambah 3y sama dengan 18. Saya cari dia punya keturunan. Okey, so caranya saya pindah 4x ke sebelah kanan. So dapat 3y sama dengan negatif 4x tambah 18. Very good. Lepas tu? Bagi 3. Bagi 3. So dapatlah y sama dengan negatif 4/3 x tambah 6. So kita dapat m-nya ialah negatif 4/3. Okey, m-nya ialah negatif 4/3. Kita cari yang ni pula. 2x tambah hy sama dengan 20. Apa dia punya keturunan? Okay, so macam mana nak Hy tentukan? sama dengan negatif 2x tambah 20. Very good. Lepas tu? Tak boleh H ni tak boleh Tak boleh ada H di depan Y. Tak boleh. Tak boleh ada H di depan Y. So apa saya buat? Apa kita perlu buat untuk buang H? Bahagi. Bahagi macam nak nyanyi. Okay, so bahagi dengan H. Bahagi dengan H. Bahagi dengan H. Semua sekali bahagi dengan H. Okay, so H dengan H boleh potong. So Y sama dengan negatif 2H X tambah 20/X. Jangan takut Jangan takut dengan nombor-nombor ini. So M-nya apa M? Negatif 2 Per H. per Kita kena ambil sebutan ini. Sebutan sebelum X. Kita kena ambil sebutan sebelum X. So M-nya ialah negatif 2/H. So M-nya negatif 2/H. Dan ini yang special ni. Ini yang special. Bukan burger special. Okay. Ini yang special di mana kita boleh gunakan ni konsep selari. Selari, maka nilainya mesti sama. Sebab dia selari kan. So nilainya mesti sama. Maknanya saya boleh buatlah satu ayat. Ayat yang saya nak tulis ialah negatif 4/3 sama dengan negatif 2/H. Boleh faham tak yang ni? Sebab M mestilah sama kan sebab dia selari. Maka ayat yang saya boleh buat ialah nilainya mesti sama. M untuk ini mesti sama dengan N ini. Mesti sama. Mereka mesti sama. Sebab dia kata selari. Are you okay dengan ni? Boleh tak? Yes. Yes. So sini ada negatif sini ada negatif kita boleh buanglah dua-dua untuk memudahkan kerja kita. Boleh buang sebab kiri kanan ada. Kalau tak ada tak boleh tau. Ini kalau kiri kanan ada negatif kita boleh buang untuk memudahkan kerja kita.
untuk senangkan kerja kita. Dengan syarat mesti ada dua-dua kiri dan kanan. Okey? Kalau tak ada, tak boleh tau. Itu dia. Okey? Di sini ada negatif sebelah kiri, ada negatif sebelah kanan, kita boleh buang kedua-dua dia. Okey, ingat lagi tak untuk darab silang? Yang kita belajar trigonometry. Darab silang. Apa darab apa? 4h equals to 6. 4H equal to 6. 4 darab dengan H. 2 darab dengan 3. Darab silang kita panggil. Darab silang. Okey, saya harap masih ingat lagi ya darab silang. Darab silang. Yang atas 4 darab dengan yang bawah. H, 4H. Yang atas darab dengan bawah 2 darab 3, 6. So, macam mana nak cari H? H equals to 6 over 4. Boleh kecilkan? Boleh bagi 2. Bagi 2. So, berapa? 3, 2. 3 per 2. So, 3 per 2 lah. Okey tak A ni? Okay. Ini soalan ini ya, caranya ialah kita cari kecuranan macam biasa. Lepas tu kita samakanlah. Samakan. Okey? Nilai untuk kecuranan. Samakan. Okey? So kita buat satulah. Kita try buat satu. Ya, kita try buat satu. Nanti awak cuba buatlah. Ya, untuk menguji awak punya kefahaman. Okey, kita buat satulah. Tentukan nilai K bagi setiap pasangan garis lurus berikut. Okey, so A, Y sama dengan negatif 3X tambah 4 dan Y tambah KX sama dengan 14. Okey, dia nak cari nilai K bagi pasangan garis selari ya. Dia ada perkataan keyword dia selari. Bila selari M-nya mestilah sama. Kecuranan mestilah sama. Bila garis selari, kecurunannya sama. Itu keyword dia. Kalau dia tak kata selari, tak boleh kata kecuranan sama tau. Di sini dia ada sebut garis selari. Maknanya garisan ini sama selari dengan garisan ini. Selari, mereka adalah selari. Maka M-nya sama. Okay ya? So, untuk persamaan pertama, M-nya apa? Negative 3. Negative 3. Untuk persamaan kedua, okey, persamaan pertama kita boleh cari M terus sebab dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Untuk persamaan kedua, kamu kena tukar sikit. Y equals to negative KX plus 14. Itu dia. Awak kena pindah lah ini. Okay, kena pindahkan yang KX. KX ni kena bawa ke sebelah kanan. Supaya kita dapat bentuk Y sama dengan MX tambah C yang ni. Y sama dengan MX tambah C. So, M sama dengan apa? Negative KX. Negative K. Negatif K sahaja. Okay? Kita ambil nombor depan X sahaja. Nombor ataupun sebutan depan X. Kalau tadi, depan X ialah negatif 2 per H. So, ambil negatif 2 per H kalau tadi. Ambil sebutan depan ambil sebutan depan H. Depan H. Okay? So, negatif K. Next. Apa saya buat? Nilai ini M dengan nilai ini M, mereka adalah Sama. sama. Bagus. Sama. Sebab dia selari. Maka saya katakan bahawa negatif K sama dengan negatif 3. K equals to 3. So, negatif-negatif lah. Kiri kanan ada. So, kita tulis K sama dengan 3. Boleh faham tak belajar? Boleh. Boleh ya. Okey. So, saya rasa saya berhenti di sini. Okey. Nanti saya akan sharekan nota ini. Tolong buatlah. Tolong buat dan tolong semak jawapan. Jawapan ada dalam buku teks.
Dan saya juga nak share sedikit kalau awak ada kemudahan internet boleh cari Cikgu Mira. Cikgu Mira yang sangat baik hatilah. Okey, yang telah share apa ni? Cikgu Mira. Jadi dia telah share jawapan buku teks. Okay, kalau awak ada kemudahan matematik apa tu? Kemudahan internet. Ni. Dia share, boleh subscribe lah kalau yang berminat. Okay. Sekarang zaman sekarang banyak benda kamu boleh cari dekat internet. Kalau ada internet lah. Kalau tak ada internet, dia memang share lah. Okay. Semua video. Boleh cari dia share semua jawapan buku teks. Contohnya garis lurus kan. Ni. Dia ada jawapan semua latihan. Contohnya latihan tadi 9.1D. 9.1D. Ni lah. Dia ada share lah. Kalau tak faham boleh tengok dekat sini. Jadi negatif y sama dengan negatif 2x tambah 4. Okay. So boleh rujuk. Kalau tak faham Okey tak belajar? Okay, cikgu. Okay. So kita jumpa esok. Terima kasih. Jangan lupa untuk selesaikan nota awak. Terima kasih. Harap membantu. Jumpa esok. Bye-bye. Thank you. Thank you, Khaira. Thank you, sir. Thank you, Tak Chinese. Thank you, sir. Thank you, Hari. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Atira.